Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Tuan Saiful bin Ruslan selaku tenaga pengajar Sispa 5 bagi Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Nama saya Carol Angela Maslin daripada Sispa 5. Dalam video ini, saya akan menyampaikan topik mengenai banjir. Banjir boleh berlaku pada kawasan yang luas, rata dan rendah. Ketinggian air banjir boleh meningkat secara mendadak dengan berlakunya hujan yang tanpa henti. Selalunya, bencana ini berlaku pada musim tengkujuh. Contoh banjir baru-baru ini telah berlaku di kawasan Pantai Timur, Lembah Kelang, Perak, Negeri Sembilan dan Melaka. Lebih 11,000 daripada 4,500 keluarga yang terkesan telah ditempatkan ke pusat pembinaan sementara. Seterusnya, saya akan memaparkan situasi banjir besar di Lembah Kelang di Taman Seri Mulia Seksyen 25 Shah Alam. Beralih ke perkembangan banjir di Terengganu. Rakan pelapor Azrul Faizal Jusoh yang kini berada di Kampung Pasir Raja Dungun ada perinciannya. Azrul. Baik, ini saya berada di Hulu Dungun untuk perkembangan banjir pada hari ini, dan untuk di Terengganu hingga pukul 4 petang tadi dilaporkan oleh pihak Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Terengganu, iaitu dikeluarkan hingga pukul 4 petang tadi sebanyak seramai 63 penduduk jejas telah dilaporkan berpindah ke PPS menyebabkan 3 daerah di negeri ini. Di daerah Kemaman mencatatkan penduduk yang paling ramai, iaitu seramai 30 penduduk yang terjejas menyebabkan 6 keluarga, dan untuk bagi daerah Dungun pula didapatkan di PPS Dewan Orang Ramai Kampung Pasir Raja itu seramai 29 orang menyebabkan 7 keluarga. Manakala bagi daerah Setiu pula di PPS SK Kasar Hulu Neru 1 melibatkan 4 penduduk terjejas menyebabkan 1 keluarga ditempatkan di sini. Dan untuk perkembangan semasa hujan di Terengganu masih lagi lebat ketika ini, dan dilaporkan oleh pihak yang berkaitan bila-bila masa akan ada kemungkinan akan ada pertambahan PPS akan dibuka lagi menjelang pada malam ini. Dan untuk perkembangan cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia pula sehingga waktu ini, iaitu dilaporkan hujan lebat berterusan dijangka akan terus berlaku di negeri ini sehingga ke 18 Disember 2021. Manakala 3 laporan diterima, iaitu menyebabkan jalan ditutup di Terengganu, menyebabkan daerah Kemaman sahaja, iaitu di Jalan Teladas Air Putih ditutup kepada semua kenderaan, manakala di Jalan Lubuk Lesong di Kemaman juga ditutup kepada kenderaan ringan, manakala di Jalan Pelantoh ditutup kepada kenderaan ringan saja. Jadi kita dapat kongsikan untuk waktu ini masih lagi hujan lebat di Hulu Dungun, dan nantikan lagi perkembangan semasa melalui berita perdana pada malam ini, insyaAllah. Dan rekan terus balik bertugas di studio, silakan. Baik, terima kasih Azrul. 2 sungai di Kelantan menunjukkan bacaan paras bahaya, iaitu di Sungai Kampung Jenop dan Sungai Golok Tanah Merah sejak awal pagi hari ini. Menurut laman web Public Info Banjir, setakat jam 9.15 pagi hari ini, 2 sungai berkenaan masing-masing mencatat bacaan 23.53 meter dan 23.6 meter. Manakala 2 lagi lokasi menunjukkan paras amaran, iaitu Sungai Lebir, Kuala Koh, Gomusang dengan bacaan 71.85 meter dan Sungai Kelantan, Kuala Kerai sebanyak 22.57 meter. Malah Pusat Ramalan dan Amaran Banjir Negara PRABN melalui Jabatan Perairan dan Saliran JPS turut mengeluarkan kenyataan amaran banjir
di kampung yang berdekatan sungai terbabit supaya penduduk dapat bersedia menghadapi fenomena berkenaan. Penduduk di sekitar Sungai Golok, Rantau Panjang, Aminah Zakari, 42 tahun, ketika dihubungi turut menyatakan kerisauan kerana biasanya penempatan mereka turut terkesan apabila sungai di Tanah Merah berada pada paras bahaya. Sementara itu, Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Kelantan, Zainal Madasin, menasihatkan penduduk yang berdekatan dengan sungai untuk berjaga-jaga kerana bah dijangka melanda jika paras air terus meningkat selain berlaku taburan hujan yang tinggi. Berikut merupakan punca-punca sebabnya banjir di Malaysia. Yang pertama, sistem peparitan yang tidak diselenggara dengan baik, iaitu saiz sistem peparitan yang sempit dan tidak sesuai dalam sebuah kawasan. Selain itu, longgokan sampah sarap juga dibuang ke kawasan sistem peparitan, menyebabkan ianya tersumbat dan menyumbang berlakunya banjir. Yang kedua, berlaku hujan lebat yang berterusan, menyebabkan kawasan lembah dan bandar ditenggelami air dan lebih membimbangkan. Di kawasan lembah yang rendah, lebih mudah untuk ditenggelami air. Yang ketiga, kekurangan kawasan hijau. Seperti kita maklum, kawasan lapang dan hutan sangat penting kerana ianya mampu menyerap air yang banyak di sesebuah kawasan yang dapat juga mengurangkan risiko berlakunya banjir. Seterusnya, saya akan menerangkan langkah presiden awal atau langkah berjaga-jaga sebelum, semasa dan selepas berlakunya banjir. Sebelum banjir berlaku, hendaklah dikesan melalui radio, TV atau pihak-pihak tertentu. Pindahkan perabot atau peralatan-peralatan lain ke tempat selamat. Letakkan dokumen penting di tempat yang selamat ataupun bersama anda dalam bekas kalis air. Dan akhir sekali, bersedia untuk menutup suis elektrik, injap utama bekalan air dan gas. Bagi semasa banjir di dalam dan di luar rumah. Apabila di dalam rumah, mestilah mendengar pengumuman melalui radio, TV dan pihak-pihak yang tertentu. Bersedia dengan peralatan kecemasan bila kita diarahkan keluar dan berpindah haruslah segera dilakukan. Seterusnya, bagi di luar rumah, haruslah pergi ke tempat yang tinggi dan selamat. Elakkan melalui di kawasan yang banjir. Jangan bersiar-siar di kawasan banjir. Jangan sentuh kabel dan wayar yang jatuh. Dan perhatikan anak-anak yang berada di kawasan rumah seperti longkang, sungai dan juga lombong. Untuk langkah keselamatan selepas banjir, yang pertama, dengar pengumuman melalui radio atau tunggu daripada pihak berkuasa. Yang kedua, beri bantuan kepada jiran, lebih-lebih lagi yang kurang upaya. Seterusnya, periksa infrastruktur rumah sekiranya ada tanda-tanda rekahan atau mendepan kerana ianya tidak selamat untuk didiami. Jangan terus masuk ke rumah yang masih banjir kerana mungkin masih ada bahaya yang tersembunyi. Dan semasa memasuki rumah, hendaklah memakai kasut put, memeriksa kerosakan dinding, lantai, pintu dan tingkap. Dan juga periksa sekiranya ada haiwan yang berbahaya. Dan terakhir, perhatikan siling dan dinding yang mungkin rekah dan juga jatuh. Sekian daripada saya. Terima kasih.